Alhamdulillah ada di hadapan ini beberapa rakan saya yang sebangku sekolahan dahulu. Kita tahu kan di sini saya masa saya bersekolah agama dahulu ada mana dari ustaz ni sama ustaz semua sama orang rumah ni nampak ada apa ni. Okey tuan-tuan, pada pagi ini saya ingin berkongsi sesuatu, namun sebelum itu saya ingin memanjangkan ucapan tahniah kepada tadika elit permata. Kerana apa? Kerana ini adalah antara tadika yang kita tengok sekali kita tak apa-apa. Tapi ini adalah tadika di antara tadika yang pada saya dia punya kelebihan atau keistimewaan, iaitu dia memberi pendedahan kepada anak kita seawal umur 4 hingga 6 tahun bahasa asing. Ya, anak saya dah masuk sekolah rendah baru belajar bahasa asing. KGB ni dia menawarkan bahasa asing. Punca pelajaran membuat program lintis dan program itu sudah diperluaskan antara sekolah-sekolah di bandar. Tetapi walaupun bandar, kita sebut bandar, ombak di bandar kan. Tapi kategori sekolah kita di sini dah kategori sekolah luar bandar. Kalau di dalam kategori sekolah itu. Jadi tidak diberi pendedahan awal kepada anak dia pergi sekolah bandar baru belajar. Cikgu ajar bahasa Cina, pure cikgu Cina betul. Oni kemudahan ya. Tapi bila anak-anak kita daripada umur 4 hingga 6 tahun kita diberi pendedahan, alhamdulillah yang mengajar pun ustaz kita. Jangan ustaz boleh bahasa ini ya. Saya adik-adik saya ada 2 orang yang boleh berbahasa Cina abang saya sekolah, sekolah menengah di sekolah menengah Lahau. Jadi banyak kelebihan ustaz ya. Beri barang pun nak gunakan semua orang. Kita boleh lain macam pergi Thailand lah. Siapa boleh bahasa Thai Google lain. Sebab saya rezeki saya beristrik kahwin dengan orang Thailand selalu. Rumah saya orang Melatiwan. Dulu ingatnya kahwin orang Pasir kan. Sebab sekarang kahwin orang Pasir. Ditakdirkan Allah SWT rezeki itu habis sampai orang Melatiwan. Jadi bila saya nak beli barang, beli tengok orang kan, tunjuk orang tu cakap rumah boleh cakap lah. Kalau kita boleh beli RM1 rumah boleh beli dekat RM1 kan. Itu special. Okay, jadi tuan-tuan, bahasa asing ini, bahasa Cina ini atau satu lagi bahasa Arab, 2 bahasa ini adalah boleh kita katakan di sana ada lumbung ilmu. Bahasa Arab ini tuan-tuan, anak kita boleh berbahasa dengan baik. Bahasa Arab dia boleh menggali khazanah ilmu di dalam Al-Quran. Satu, bahasa Cina itu memang sejarah awal dan membuktikan kalau tuan-tuan tengok ada seorang profesor tu di Universiti Cina mengajar bahasa Melayu diperakui seluruh dunia, dan dia sendiri memperakui tuan-tuan banyak khazanah Melayu kita ini sebenarnya sepatutnya digali dan dikomersialisasikan. Contoh yang orang tua dulu pakai akar kayu, contoh kan? Selesai dia itu orang boleh kata itu lebih. Sekarang ni barulah kita buat herbu dan sebagainya, kapsul dan sebagainya. Tapi dia kata banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang ada di Nusantara Melayu ini yang boleh memberi manfaat bukan sahaja untuk orang Melayu, untuk orang Islam seluruh dunia, malahan masyarakat umat atau ummah seluruh dunia sama. Jadi kita kena sama-sama lah main peranan. Bahasa ini menentukan kejayaan sesebuah bangsa. Allahu a'lam. Okay, sebelum saya pergi lebih jauh mana-mana, saya akan bercerita tentang 3 perkara. Yang pertama tentang yuran bantuan murid. Mungkin ada ibu bapa yang tak nak ataupun agak rumit nak mengisi borang, jadi tak nak mohon yuran bantuan anak-anak. Tetapi kita kena tengok ada syarat-syarat dia pula. Feedback yang saya terima setelah selayan oleh kerana borang itu susah nak diisi, parent yang sepatutnya, anak yang sepatutnya menerima tak menerima.
Iuran bantuan murid prasekolah swasta ni tuan. 150 kita bagi sebulan, kalilah 10-11 bulan tu. Beribu juga lah bintang tadika. Itu dengan orang itu kepada tadika. Tadika itu akan membawa penghargaan kepada anak-anak kita. Kalau ada iuran yang tertunggak, bayar iuran itu, bagi itu kepada anak-anak kita. Kalau ilmu fasa kedua yang ujung-ujung ini boleh digunakan untuk membeli peralatan next year. Apa perlengkapan dia, beli ekstra baju sekolah anak kita dulu kan, bagi dia nampak kemas kan. Okey, iuran bantuan. Tuan-tuan lepas ini berbincang dengan proposal tadika atau hubungi Jabatan Pelajaran. TPD kita ada pegawai baru, Tuan Haji Azhar. Nama Haji Azhar ini pusing ke situ. Maksud saya di jabatan ada seorang Haji Azhar. Struktur saya beri keterangan ataupun kepada tuan-tuan, unit saya ketua unit, di bawah saya pegawai kanan ni Tuan Haji Azhar. Haji Azhar bin Jamaluddin, ya. Kemudian kita ada lagi pegawai Haji Kasmah dan Cik Zaman. Cik Zaman depan ni dia tak sihat, maklum oleh saya. Tapi macam mana pun atas komitmen dia datang juga. Saya bagi bahagian sebab ini memang musim kompetisi. Jadi direct maknanya seminggu solid kerja. Sebab tadika-tadika ini dijaga buat lagi kerja. Sebab parent masalah tentang lain. Jadi buat lagi satu ahad kita selesai kan. Bila begitu staf-staf kami daripada Isnin Jumaat ni kadang ada mesyuarat dan aktiviti lain dengan kementerian dan sebagainya. Satu ahad aktiviti dengan tuan-tuan. Jadi saya beri bagi lah. Itu pun dia kasihan-kasihan pun datang. Iuran bantuan. Jadi saya mohon kerjasama pada Ustazah. Tolong tengok mana anak-anak kita yang layak menerima itu, kita bantu pastikan dia menerima. Sebab ini adalah satu saranan dan arahan yang dipanjangkan oleh Kementerian Pelajaran, khususnya oleh kerajaan melalui NKRI, National Key Research Area, ataupun bidang keberhasilan utama pendidikan. Itu manfaat yang sepatutnya kita boleh dapat, kita terima, kita peroleh, kita usahakan. Kemudian yang kedua tuan-tuan, saya suka berkongsi tentang gerak permulaan. Kalau ikut mesyuarat minggu lepas, 2 minggu lepas saya ingat, 2 minggu lepas masih ada berbaki lagi sekitar 22 geran permulaan. Apa dia geran permulaan ini tuan? Geran permulaan ialah geran operasi bagi pembukaan tadika swasta. Jadi bagi tuan-tuan mana-mana yang berminat untuk bersama kami dalam memberi perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan pendidikan khusus menyedia pendidikan swasta, prasekolah swasta ni, pendidikan swasta ni, kerajaan Kementerian Pelajaran, khususnya di bawah Kementerian Pelajaran, ada menyediakan dana ini. Dia tak semestinya buka Soman. Soman ni kita dah ada dekat kreatif apa cik jangan 300 lebih. Jadi mana-mana tuan-tuan yang orang Zaudu, orang Jombul ni, beritahu dia balik saudara mara, perbanyakkan sebelah sana pula. Kita akan memberi fokus sebelah sana. Beritahu pendengar adik yang daripada kotak ke ataupun dapat kerja kan. Tak semestinya itu industri yang ada diri di diploma pun boleh, ataupun apa-apa kelulusan, yang penting dia ada minat. Buka bandar baru sporting ke, tampil ke, kemas ke, tengok lokasi-lokasi yang mempunyai bilangan penduduk, kawalan penduduk yang tinggi itu dia buka. Kita masih ada. Saya baru-baru dengan selalu saya nak berhenti. Tengok kalau tadika kita berkawan kita, majoriti audien itu ataupun di bawah yang datang orang kita, saya akan beri maklumat tentang ini. Bukannya saya ni anti bahasa asing kan? Kan bahasa asing lagi tu kan? Bahasa asing ni tuan, untuk maklumat
tadika sekolah anak-anak ada tinggi. Maksudnya apa? Apabila tadika iuran tadika yang dikenakan kepada anak-anak itu tinggi, maksudnya pengusaha tadika itu mesti menyediakan fasilitas yang baik. Apabila dia ke arah itu sudah barang tentu keupayaan keuangannya juga baik. Pengusaha tadika tadi, jadi gerakan tuan seperti yang gerakan pembulaan ini dengan desa anak-anak. Tapi ada juga yang memohon yang memperolehi gerakan bantuan. Jadi kesempatan ini saya bagi tahu kepada rakan-rakan kita supaya kita wawarkan kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey, kepada tadika ini bermata ini sendiri atau tuan-tuan yang hadir ini ada guru-guru tadika swasta yang lain, kita juga akan bersama dengan Jepening dan Kemas. Kementerian Pelajaran melalui Badan Pendidikan Guru akan menjalankan satu latihan pada 5 hari bulan 12. Untuk negeri Sembilan ini 2 lokasi telah dikenal pasti, iaitu Seremban dan Polsen. Jadi mana-mana tuan-tuan yang mengajar di tadika swasta belum mengikuti kursus dan mendapat SCJ itu, hadirlah kursus ini percuma, wal free, percuma kan, tidak ada sembarang bayar. Semalam saya di Sekolah Islam Abid di Plaza Raya, ada pihak yang mengatakan ada individu datang kepada guru-guru tadika ini untuk mencalonkan guru-guru berkenaan menjadi kursus dan dikenakan bayaran. Saya kata ini bengsi. Tapi orang tu kalau dia bagi nama sebab itu lebih mahal. Kerana itu dia cakap kan. Lebih mahal. Saya nak tahu siapa orang. Tidak ada apa-apa bayaran tuan-tuan. Malahan mana yang jauh itu kita siapkan penginapannya, kita bagikan peralatan kemudahan untuk belajar itu, dan makan minum juga lebih ditanggung. Kosnya itu tinggi sebenarnya. Kalau tuan-tuan attend yang swasta yang tinggi lebih di Petaling Jaya ada. Tapi di bawah Badan Pendidikan Guru ini diberi secara percuma. CJ itu tuan-tuan boleh digunakan untuk tujuan further study dengan Institut Pendidikan Guru di bawah Kementerian Pelajaran. Tetapi tidak boleh transfer kredit. Dia CJ itu satu advantage itu membuat kamu belajar. Ramai yang kata mohon maaf susah. Jadi CJ itu satu advantage. Pengalaman saya daripada 2007 sampai 2010 jadi panel untuk KPLI ini, kita nak isi ke maktab 8,000 lebih, yang mohon 80,000 lebih. Cubalah bayarkan. Nak katakan syarat tak cukup, semua itu ada yang first class, ada yang second class apa. Second class lower tak minta. Maknanya dengan kata lain, semua itu berkelayakan menepati syarat-syarat. Tapi compare terhad. Allah. Ada yang datang masih buat di apa itu ini? Ada lewat main-main kan? Saya kata kita mana yang boleh dibantu itu bantu. Ada tip-tip itu tuan, cara-cara tu. Nak hadir je berbuka. Okey. Perkara yang latihan guru itu, saya ingin mengabarkan kepada tuan-tuan bahawa polisi kami di unit atau saya sendiri di unit pendidikan swasta ini approach kami menggunakan pendekatan pintu terbuka. Sekiranya tuan-tuan ada sebarang masalah, datanglah berjumpa kami atau hubungi kami sembilan waktu untuk menyelesaikan sebarang kemuskilan. Jangan sampai kemuskilan itu datang atau pergi kepada peringkat masalah. Tapi kalau boleh saran saya, kita menyelesaikan kemuskilan itu secara berperingkat. Terus saya peringkat tadika, taklid, PPD, rasul ambil mana? Ahlan wa sahlan. Datanglah ke pejabat kami atau hubungi saya terus. Dapatkan nombor telefon. Saya harap sangat kalau
kita nanti problem itu masalah itu tertutup baru akan bicara. Nanti yang lebih enak kita. Saya guna perkataan itu kenapa? Karena di mana-mana pun bahagian saya bekerja, saya akan sentiasa mengingatkan diri saya. Waktu kerja saya itu pintu pejabat saya akan kunci. Walaupun ada orang datang cakap saya ada benda yang agak personal bincang, personal macam mana pun saya tak akan tutup, akan kunci. Malahan saya akan panggil officer saya yang lain untuk sama-sama advice ataupun menjadi saksi perbincangan ini. Itu pendekatan saya. Jadi tuan-tuan, apa sahaja yang kita buat ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada anak kita, bukan untuk hari ini, tetapi manfaat itu besarnya nanti apabila kita berada di hari tua, dan insya-Allah taala barakahnya kita akan timbul sewaktu kita berada di alam barzakh. Jadi saya memang suka sangat ibu bapa yang memilih tadika atau sekolah swasta yang berorientasikan pendidikan Islam. Bukan saya pati-pati mana tak. Ada kami pejabat awam kerajaan ini ikut prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan, oleh Kementerian Pertahanan. Selagi mana dia memiliki prosedur itu kita akan bantu. Dalam konteks ini tak ada kita bagi siasat mana-mana atau orang-orang. Manfaat ini adalah manfaat untuk seluruh rakyat Malaysia, khususnya di Negeri Sembilan atau lebih perincian di kawasan Islam. Secara khusus. Sekali lagi saya ucap tanya kepada anak-anak kita yang bakal bergenerasi, dan tuan-tuan jaga anak kita itu kerana dia adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Saya nampak dia sudah ada potensi yang cukup baik. Kita terus bilang bakat mereka itu, terutama dalam penguasaan bahasa asing tadi itu. Saya tengok memang anak-anak kita Melayu ni dulu orang kata dekat universiti tu yang first class bahasa Cina, saudara. Bila saya pergi tengok belajar di universiti, kemudian student kita sampai di umur 4-6 tahun di Semenanjung, yang membezakan mereka ialah usaha dan pendedahan awal oleh ibu bapa. Saya pun ada anak ketika mereka. Saya beritahu pesan pada orang rumah, saya kata nak tengok anak kita ni daripada bapaknya. Bapak awal ni kalau disediakan macam mana solatnya, itulah nanti ada tujuan mereka. Sebab kata apa itu anak ni ibarat air putih, kan? Jadi berpulang kepada ibu bapa yang menjalankan anak. Sekali lagi saya ucap tanya kepada tuan-tuan kerana membolehkan anak mereka berada di sini untuk bersama tadika ini rumah terpuru, dan hari ini selama 12 orang itu akan berdurasi, insyaAllah akan meneruskan kesenangan kecemerlangan ini. Tanya dan syabas daripada saya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan majlis convocation tadika ini rumah terpuru. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya dan syabas saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Sektor Unit Pendidikan Swasta Jabatan Pelajaran Negeri 9 yang telah memberikan ucapan, seterusnya merasmikan Majlis Convocation Tadika Ini Permata kali ke-7. Hadirin hadirat sekalian, majlis pada hari ini diteruskan dengan penyampaian hadiah murid-murid 5 tahun. Oleh itu, dengan segala hormatnya, majlis menjemput Puan Rosmina binti Sarmani selaku Guru Besar Tadika Ini Permata untuk menyempurnakan penyampaian hadiah. Dipersilakan.
Penyampaian hadiah murid 5 tahun. Dimulakan kelas 5A1. Dipersilakan adik Hani Safia binti Muhammad Fahmi. Dipersilakan adik dia Syazwina Safiyah binti Syahri. Dipersilakan adik Adam Haris bin Kamalul Arif. Dipersilakan adik Nur Afifah Syuhada binti Muhammad Al-Nisa. Dipersilakan adik Ahmad Syatir Fahmi bin Muhammad Faris. Dipersilakan adik Nur Zafira binti Azhar. Dipersilakan adik Zulfa binti Ahmad Sufi. Dipersilakan adik Fadil Farwiza binti Zaini. Dipersilakan adik Nur Fazana binti Syahri. Seterusnya adik Muhammad Iman Darwish bin Zulkifli. Seterusnya adik Aina Kristina binti Zahrail Effendi. Majlis penyampaian hadiah murid 5 tahun diteruskan dengan kelas 5A2. Silakan adik Muhammad Uzair bin Zulkifli.
Persilakan adik Nurin Adina binti Adnan. Silakan adik Nur Farzana Alia binti Zahid. Seterusnya adik Masyidah Umamah binti Muhammad Ikram. Seterusnya adik Muhammad Haris Akil bin Kamarudin. Seterusnya adik Muhammad Aiman bin Adisa. Seterusnya adik Adam Najmi bin Anwar. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan Rosina di atas penyempurnaan hadiah sambutan tadi. Seterusnya, penyampaian hadiah bagi murid-murid kelas 5B1. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Muzamil selaku Wakil Unit Pendidikan Swasta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan untuk menyempurnakan penyampaian hadiah. Persilakan.